alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sihat semua? Alhamdulillah. Boleh sambung terus ya? Ke penat? Boleh ya? Oh, semangat. Boleh. Ini yang kita mahukan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kita bersama pada pagi ini di dalam kelas kita, iaitu kitab, kita akan bacakan kitab Wasiat Imam Haddad. Semua ada kitab. Kita akan mulakan pada wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua, muka surat 54. Imam Al-Haddad, nama beliau Imam Abdullah Al-Haddad. Semua kenal Imam Haddad ni siapa? Kan saya dah pernah cerita sebelum ni. Imam Haddad ni siapa? Dia ni beliau ini antara orang yang menyentuh hati para umat ketika zamannya. Beliau ini, Allahu Akbar, Allah bagi dia kelebihan beliau dengan menulis dan juga berceramah. Dua kelebihan. Biasanya tak semua ulama dia boleh buat dua-dua. Ada sebahagiannya dia boleh bercakap, menyentuh hati dengan percakapan, bersyarah. Ada sebahagiannya boleh dengan menulis. Tapi Masya Allah, Allah bagi kelebihan kepada Imam Abdullah bin Haddad ni, Abdullah Al-Haddad ni, dengan dua kelebihan, iaitu dengan cara bersyarah di hadapan orang dan juga menulis. Sebab tu kitab beliau terlampau banyak. Semuanya menceritakan tentang hati, pembersihan hati. Beliau berasal dari Yaman. Al-Haddad, keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu gelaran Al-Haddad tu. Al-Haddad tu nama keluarga. Al-Haddad. Haddad ada dua maksud. Satu ni tukang besi. Satu lagi nama keluarga bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada banyak. Kalau kat Malaysia ada Al-Jufri, Al-Hamid, Al-Yahya, Al-Junaid, Jamalul Lail. Itu semua kebanyakan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang paling famous Sultan Perleh. Sultan Perleh Jamalul Lail, keturunan Nabi. Kemudian kalau kita kenal Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang mengajar di TV3 itu pun antara keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada keluarga Al-Hamid. Al-Hamid. Kalau di Perak pun terkenal dengan Jamalul Lail. Di Perak dan di Perlis lah, Jamalul Lail. Kalau di Johor, Al-Attas. Al-Attas. Al-Haddad pada juga. Banyaklah kan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ni menulis banyak kitab. Antaranya yang kita baca ni adalah wasiat beliau. Wasiat beliau yang beliau sampaikan. Jadi kita masuk ke wasiat yang kedua. Serba sedikit tentang Imam Al-Haddad ni, Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian bagi Allah yang maha menyaksi lagi maha mengawasi. Tuhan yang hadir tidak pernah hilang. Tuhan yang mendampingi, yang tidak pernah berpisah dengan manusia. Ketika tidak bermusafir dan ketika bermusafir. Tuhan yang menyuruh orang yang mempunyai akal fikiran untuk melihat dan mengkaji pada apa yang dia ciptakan di langit dan di bumi, daripada tanda-tanda serta ibrah. Ini pemuka daripada Imam Haddad. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam ke atas Sayyiduna Muhammad dan ke atas keluarga baginda penghulu orang yang mulia,
selama berhimpun awan dan serta hujan, dan selama tiupan angin menggerakkan dahan-dahan pokok. Amma ba'd. Amma ba'd. Okey. Nak cerita sikit tentang amma ba'd. Amma ba'd. Sebagai sebut wa ba'd. Ini namanya faslul khitab. Faslul khitab. Dalam bahasa Arab lah. Amma ba'du. Biasa dengar kan ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam, lepas selawat salam, kemudian ustaz akan sebut amma ba'du. Amma ba'du. Ataupun wa ba'du. Dalam khutbah pun macam tu juga. Fa amma ba'du pun sama juga, ataupun wa amma ba'du. Semua sama. Istilah ni dipanggil fasul khitab. Fasul khitab ni apa? Permisahan antara pemula kata dengan apa yang nak kita kata. Fasul khitab. Kan, mula-mula kita puji-puji Allah, puji Rasulullah, kemudian tutup, kemudian mula dengan amma ba'du. Kemudian barulah apa yang kita nak katakan. Ini adab dalam khutbah. Adab dalam khutbah. Apa maksud dia? Amma ba'du. Dalam ni pun terjemah amma ba'du. Dalam buku lah. Amma ba'du. Sedangkan maksud dia yang sebenar, kalau kita nak faham, ada pun selepasnya. Ada pun selepasnya. Mana selepas kita puji tu, yang ni yang kita nak cakap sebenarnya. Yang itu adalah sebagai pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Sebab apa Rasulullah sebut kullu amrin zibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajzam. 3 riwayat. Barang siapa nak melakukan sesuatu benda, kullu amrin, setiap perkara yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun sebahagiannya sebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Barang perkara yang baik kalau tak dimulakan dengan bismillah ataupun dengan hamdalah, maka dia akan jadi kurang berkat. Sebab tu semua ulama akan mula dengan bismillah, hamdalah, puji Nabi, puji Allah, puji Nabi, kemudian baru masuk apa yang nak diperkatakan. Ini sebagai adab dalam berkata-kata. Adab dalam berkata-kata. Tapi kalau kita bernyembang ni, orang start dengan boleh lah, tapi orang yang tunggu dulu bengang. Nyembang setiap kena cakap bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila nak habis? Bila nak habis menyembang kedai kopi? Tak habis-habis. Ini adalah adab dalam berkata di orang khutbah. Khutbah mulakan dengan bismillah, hamdalah, puji Allah, puji Nabi, tutup. Ini baru amma ba'd. Fasul khitab dipanggil. Fasul khitab ni pun kalau kita sebut tentang fasul khitab ni, ulama pun mensyarahkan siapa yang mulakan fasul khitab ni? Siapa yang mula? Siapa yang mula dengan fasul khitab? Maknanya perkataan fasul khitab ni, amma ba'du ni, siapa yang mula-mula guna? Ada bahas kata Nabi Adam, ada bahas kata Nabi Daud, ada bahas kata Ya'rib bin Qahtan itu adalah orang yang pertama dalam bangsa Arab. Banyaklah. Tapi antara dalil yang saya suka tentang Nabi Daud, sebab ada ayat Al-Qurannya. Ada ayat diturunkan tentang fasul khitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi dimulakan, yang paling bagi saya yang paling kuat adalah Nabi Daud.
Yang mulakan dengan faslul khitab sebagai adab dalam berkata-kata, dalam bercakap dengan di hadapan orang. Okay. Itu cerita tentang amma ba'du je, sikit je. Fa inni usi nafsi wa iyyakum ma'syaral ashabi wal ahbab bittaqwallahi rabbil arbab wa musabbibil asbabil ladzi la ilaha wa la ma'buda siwah wa la maqsuda 'ala al-haqiqati illa iyyah. Sesungguhnya saya mewasiatkan diri saya serta kalian, wahai seluruh sahabat dan para pencinta, supaya bertakwa kepada Allah. Yang ini memang orang panggil sebagai satu adab dalam mewasiatkan ataupun menasihatkan orang. Bermula dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pun kata antara syarat dalam khutbah pun ditetapkan. Pertama sekali nasihat apa? Bittaqwallah. Ni. Kena takwa kepada Allah Taala. Okay, takwa ni apa dia? Saya pernah cakap dulu, takwa ni Sayyidina Ali terang, takwa ni apa dia? Takwa ni bila dia ditanyakan kepada Sayyidina Ali pun menerangkan tentang at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ada 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada pencipta lah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wal ridha bil qalil, ridha dengan sedikit, sebab bila kita ridha dengan sedikit, kita akan ridha dengan banyak. Wal isti'dadu li yaumir rahil, iaitu bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Jadi takwa ini menurut Sayyidina Ali ada 4. Tersusun 4 ni barulah lengkap takwa dia. Iaitu takwa ni maksud dia dari segi bahasa adalah takut. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk takut kepada Allah kena tersusun 4 perkara ini. Asasnya 4 perkara ini menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bittaqwallahi rabbil arbab, iaitu apa? Takwa kepada Allah, penguasa bagi segala penguasa. Sebab itu sebut penguasa bagi segala penguasa. Allah ini adalah raja bagi segala raja. Dalam Al-Quran sebut apa? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Maka Allah ni boleh memilih siapa-siapa untuk jadi raja. Walaupun raja yang zalim, walaupun raja yang kafir, yang memerintah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebab bagi segala sebab. Sebab dalam tasawuf, hidup kita ini sebagai manusia semuanya berkaitan dengan sebab dan akibat. Semuanya akan berkaitan dengan sebab dan akibat. Apa yang kita buat akan berkaitan dengan sebab. Sebab itu kalau nak makan, kalau nak kenyang kena makan. Sebab tu ada orang sebut apa? Ulat dalam batu pun boleh hidup. Iklan dekat alang radio lah. Tak lalu nak mendengar yang buka je radio ya, ulat dalam batu pun boleh hidup. Ulang itu tak habis. Berdasarkan memang ulat dalam batu boleh hidup, tapi Allah yang bagi rezeki. Macam kita, kalau macam tu kan, kalau kita kata ulat dalam batu boleh hidup, kita pun boleh hidup juga. Lapar tak apa, rezeki Allah, jangan makan. Hilang tak lapar? Tak boleh. Kena suap. Kena cari makan, masuk dapur, masak nasi. Melainkan kita ni wali kan? Ada satu cerita wali tu, dia ni hebat tak hebat, dia ni terlampau syaral dengan belajar dan mengajar. Tak ada nak masak. Cara macam ni nak masak, dalam periuk dia buat nasi, dia buat ikan, dia buat sayur, dia buat air. Dia tak nak, dia biar. Malam dia balik, siap hidang dekat depan. Itu wali, bukan kita.
Itu pun caranya apa? Dia pun kena masukkan beras, masukkan nasi, masukkan apa? Air, masukkan ikan dan sayur dalam periuk. Baru jadi. Semuanya dengan takdir Allah lah kan. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita udahlah malas kan. Lepas tu buat kemas. Tidur terlentang kan, lapar. Tak apa, rezeki tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tulis dah rezeki kita. Nganga je. Nganga. Nak kenyang, nak makan pun kena kunyah. Sebab tu asbab. Semuanya berdasarkan asbab. Sebab bila makan, akibatnya apa? Kenyang. Alhamdulillah, rezeki Allah. Walaupun Allah kata dalam hadis yang saya ada sebut sebelum ni, saya lupa hadis tu, hadis yang keempat dalam mata al-arba'in, yang mana bila Allah menyuruhkan malaikat meniupkan Allah SWT fayanfukhu fihi ruh, Allah tiupkan ruh dalam badan manusia, dalam jasad manusia. Kemudian Allah menyuruhkan malaikat menuliskan 4 perkara. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, matinya bila. Yang ketiga amalnya apa, sama ada apa, syaqiyun aw sa'id, amalnya ataupun qadarnya, sama ada dia ni adalah dalam keadaan syaqi, celaka, waliyazubillah, masuk ke neraka, ataupun sa'id, bahagia, alhamdulillah, masuk ke syurga. Allah, itu yang kita mahukan. Okey. Sebab tu kita semua perkara itu bermula dengan sebab dan akibat. Apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat. Kama tadinu tudan. Apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat. InsyaAllah biiznillah. Kalau tak dapat sekarang, akan dapat di kemudian hari. Tuhan yang tiada Tuhan. Apa ni? Tuhan yang tiada Tuhan dan yang disembah melainkan dia. Tuhan yang tiada Tuhan dan yang disembah melainkan dia. Betul. La ma'budah illa iyyah. Tak ada yang layak untuk disembah. Tuhan ramai mengaku Tuhan. Ramai yang mengaku Tuhan dan ramai yang menjadikan benda lain sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan yang layak disembah oleh manusia hanya Esa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan tidak ada tujuan atas sesuatu hakikat melainkan hanya kepadanya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hidupan. Hatta ulat dalam batu yang boleh makan, boleh hidup tu pun semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Fas-sa'idu man i'tamada alayh wa fawwada kull amrihi ilayh wa alqa nafsahu mutabarriyan min hawlihi wa quwwatihi musalliman lahu bayna yadayhi sadiqan fi raghbatihi wa talabihi lima ladayhi. Allah Sayyidina Muhammad. Maka orang yang bahagia adalah orang yang bergantung kepadanya, yang menyerahkan segala urusannya kepadanya, meletakkan dirinya bebas daripada daya serta kekuatannya, dalam keadaan menyerahkan diri di hadapannya, dan benar serta jujur dalam kesungguhan serta permintaannya dengan apa yang di sisinya. Jadi maksud kat sini adalah sifat adalah contoh tawakal. Tawakal ni sebenarnya tak ada istilah 80%, 60%, usaha 40%, tak ada. Tawakal ni istilahnya yang sebenarnya adalah 100%. Kerana Allah SWT, dan moga Allah membantu kita. Itu tawakal. Semuanya serah kepada Allah. Semuanya serah kepada Allah. Kerana usaha kita pun adalah kembali kepada Allah SWT. Tak ada atas dasar usaha kita sahaja. Semuanya kembali kepada Allah SWT. Walaupun itu atas daya kekuatan kita, tapi kekuatan itu dan usaha itu adalah daripada Allah SWT. Semuanya kembali kepada Allah.
Dia tak ada istilah bila orang sebut apa dalam kalau kita pergi apa, kalau pergi khusus bisnes kan, selalu sebut kan, tawakal 8%, usaha 20%, apa pula. Tak ada. Semuanya 100% tawakal kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana kadang-kadang usaha pun belum tentu dapat. Usaha pun belum tentu dapat. Saya ada seorang kawan waktu saya SPM dulu. Saya ingat kawan saya ni, Allahu Akbar, rajin gila. Rajin ya amat. Macam kalau kita tengok dia yang study tu, macam dia ni adalah calon yang mendapat 12A. Tapi nak buat macam mana? Dengan usaha dia tu, Allah bagi dia 2A je SPM. 2A je. Walaupun usahanya macam tu. Tapi dia ni tak mengalah. Dia ni tak mengalah. Sampailah akhirnya dia berjaya pergi ke Jordan dan balik sekarang jadi cikgu. Alhamdulillah. Dia punya impian dia. Walaupun usaha tu, entah apa, usaha tu memang dah habis daya. Tapi yang bagi siapa? Yang baginya Allah SWT. Sebab tu tawakal perlu 100% kepada Allah. Jangan sesekali kita, sebab kalau kita hanya tertumpu pada usaha dalam setiap apa ibadat, kita akan jadi riak. Bahaya untuk jadi ada dorongan untuk ke riak. Sebab apa? Sebab kita tertumpu dengan usaha kita, padahal bukan usaha kita kan? Semuanya atas ketentuan Allah SWT. Bila riak, dia akan pergi kepada Allah SWT. Orang panggil satu istilah tu kalau sifat mazmumah lah. Riak ini bukannya sifat mazmumah dah. Riak ni dah masuk dalam hampir-hampir ke takabur. Riak ni daripada perkataan ra'a. Ra'a ni maknanya mata. Sum'ah daripada perkataan sami'ah, dengar. Satu lagi apa? Ujub. Ujub ni daripada perkataan ajabah, asal daripada apa? Hati. 3 benda ni semuanya akan masuk ke mana? Semuanya akan menuju ke takabur. Takabur ni sifat Allah, bukan sifat manusia. Sifat Khaliq. Tak layak bagi manusia untuk sifat takabur. Sebab tu dengan takaburlah syaitan yang asalnya, iblis yang asalnya orang panggil penghulu lah, jatuh ke dalam lubang kesesatan. Sebab apa? Sebab takabur. Sifat sombong ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik manusia, milik makhluk, bukan. Ra'a itu sebab boleh panggil riak. Sebab apa? Kita nak orang lihat apa yang kita buat. Sum'ah, kita nak orang dengar apa yang kita cakap dan apa yang kita lakukan. Ujub, kita nak orang ada perasaan kagum ya dengan diri kita. Gabung 3 jadi takabur. Waliyazubillah, moga-moga kita terhindar daripada sifat tersebut. Okey. Wasyaqiyyu al-mahrum man a'rada an zikri maulahu wattaba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu. Sedangkan orang yang celaka lagi terhalang dari rahmatnya. Al-mahrum tu maksudnya yang diharamkan baginya segala nikmat ataupun segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nikmat, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah orang yang berpaling dari mengingati Tuhannya, menuruti hawa nafsunya dan melebihkan dunia ke atas urusan akhiratnya. Maknanya dia ni macam tadi lah, dia tertumpu dengan usaha dia sendiri. Dalam merebut dunia. Sebab apa? Sebab kita ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia ini melainkan untuk beribadat kepadaku. Sepatutnya ayat tu liya'buduni, ada ya hujung tapi dibuang.
liya'buduni, untuk beribadat kepada aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan liya'budun oleh Ibnu Abbas dengan maksudnya liya'rifun, untuk mengenal Tuhannya, kenal Tuhan. Salah satu cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan paling mudah, bukan belajar tauhid. Tauhid ni memang kena belajar, tapi cara paling mudah dengan apa? Melihat ciptaan. Melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat ciptaan Allah, kita akan tahu alam ini yang sendirinya, dengan apa, terbitnya matahari, terbenamnya bulan, dengan air pasang surutnya bersangkutan dengan terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Siapa yang uruskan? Sedangkan kereta tu pun sendiri ada orang yang mencipta. Apatah lagi alam yang sebesar ini, manusia yang daripada Allah terangkan ciptaan daripada segumpal darah, daripada darah tu jadinya tulang, daripada tulangnya terkumpul kepada di tulang itu adalah daging-daging. Macam mana Allah ciptakan, Allah ceritakan tentang penciptaan manusia, adanya urat, tersusunnya ciptaan manusia itu. Siapa yang menciptakan? Mesti ada pencipta. Kalau fikir dalam otak sendiri, mesti ada pencipta. Hatta etis sendiri, mulhid sendiri pun, dia orang sendiri nak menafikan tentang adanya pencipta. Dia orang menciptakan yang bahawasanya semua ini berlaku dengan getaran. Bergetar. Sebabkan getaran itulah terciptanya alam. Oh, senang hidup. Tapi masalahnya, dia mengatakan adanya pencipta, iaitu apa? Getaran. Kalau kita pusing balik, dia orang kata apa, yang bermulanya semua ini adalah dengan getaran. Jadi getaran itu adalah pencipta. Jadi dia orang tak boleh nak menafikan yang adanya pencipta kepada alam. Walaupun pemahamannya salah, tapi dia orang tak boleh nafi. Mesti ada pencipta. Mesti ada pencipta. Itu dari segi akal seni. Jadi memang tak boleh lari. Memang tak boleh nak lari. Jadi kehidupan kita ini berkait dengan apa? Dengan bahagia juga dan juga celaka, walaizubillah. Berkait dengan dua benda ini. Takkan lari. Sama ada orang itu hidupnya dalam keadaan bahagia di dunia, celaka di akhirat, ataupun dia ni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ataupun dia ni celaka di dunia, bahagia di akhirat. Allah Ta'ala alam. Padahal semua itu tertumpu kepada akhirat. Last sekali. Walaupun dia rasa bahagia di dunia, hati ni takkan tenang. Contoh dia tengok pada di Jepun, di Korea. Bila dia orang tak jumpa makna diri, tak jumpa bahagia itu macam mana, tak jumpa. Dia orang tumpukan bahagia itu dengan mencari harta di dunia. Sibuk dengan kerja, sampailah stres. Sampai di Jepun ada satu hutan, dipanggil hutan bunuh diri. Terlampau ramai orang bunuh diri kat hutan. Kau boleh tengok kat YouTube. Tengok kat YouTube ada satu hutan yang mana dia orang ni kerja bunuh diri kat situ. Jalan sikit nampak bangkai, jalan sikit nampak mayat. Dah berapa tahun punya mayat, dah tinggal tulang, rangka. Sebabkan tak jumpa kebahagiaan. Jadi jangan tipu kalau kita rasa dengan duit tu boleh bahagia. Memang duit itu adalah salah satu alat untuk mencari kebahagiaan, tapi dia bukan alat yang sebenar. Selagi mana hati ni tak tenang. Kelebihan pada orang Islam, kita ada apa? Kita ada kepercayaan, iman. Kita ada iman yang percaya bahawasanya yang beri bahagia itu adalah Allah. Dengan itu kita cari Allah. Bagi orang-orang yang macam ni, dia orang ni tak tahu nak cari apa dalam dunia. Lahir-lahir je telah dimomokkan dengan ekonomi teruk, dengan kena cari duit untuk hidup, struggle. Dengan orang kaya pula, dengan cara dia pula, nak teruskan perjuangan ayah. Tengok cerita Melayu kan, tengok cerita Melayu, semua orang kaya semua orang Melayu. Syarikat besar-besar, lahir-lahir dah kaya.
Tahu kena paksa kerja dekat syarikat ayah. Tu ujian dia. Kena paksa pula untuk hidup dalam keadaan kaya. Hidup tak tenang. Hidup tak tenang selagi mana tak ikat diri, tak percaya bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang penentu kebahagiaan. Tu je. Satu cerita dalam Al-Quran dalam Quran Allah ada sebut dalam ayat surah Hud, ayat yang ke ayat yang ke 109. Allah sebut tentang As-Sa'id dan juga As-Syaqi ni. 109. Maaf, 105. Dalam ayat 105 Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ayat ni Allah sebut dalam ayat 105 surah Hud. Pada masa datangnya, iaitu hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya ataupun memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara mereka itu ada yang celaka, waliyazbillah, dan ada pula antara mereka yang berbahagia. Ayat ni. Di akhirat nanti penentu. Penentu yang kita ini sama ada diterima buku itu dengan tangan kiri ataupun dengan tangan kanan. Maka kalau tangan kanan, berbahagialah kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan tangan kiri, waliyazbillah, kita kenalah tengok pula dari sudut lain pula. Nak kata Allah ni rahmat, kemungkinan dengan tangan kiri kita terima tu, tiba-tiba kita ini dapat syafa'atul uzma, terus masuk syurga. Siapa bagi syafaat ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah saja boleh bagi syafa'atul uzma. Tanpa ada sebab, Rasulullah boleh pilih siapa-siapa untuk masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Itu rezeki lah. Macam mana dapat syafa'atul uzma? Macam mana? Caranya apa? Caranya yang pertama sekali, cinta Nabi. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mula-mula. Kalau tak ada cinta, takkan dapat. Itu. Jadi tentang Syaqi dan Sa'id ni ada satu cerita yang di mana Ibnu Athaillah Sakandari. Mana dengar nama Ibnu Athaillah Sakandari? Ibnu Athaillah Sakandari penulis kitab Hikam. Ibnu Athaillah Sakandari ni, beliau ini lahir di Iskandariah tetapi meninggal di Kahirah, Mesir. Di Mesir. Jadi beliau ni dah meninggal. Dah wafat, ditanamkan di kuburan dekat dengan Basatin, dekat kawasan dekat dengan makam Imam Syafi'i. Makamnya meninggal pada tahun 600-700 Hijrah macam tu. Saya pun tak pernah ingat dah. Kemudian datang seorang ulama namanya Kamal Ibnu Humam. Ulama dalam mazhab Maliki, tak silap saya. Pakarlah. Kemudian beliau ni pun berziarah di makam Ibnu Athaillah Sakandari. Ziarah makam ni boleh, harus. Ada sebahagian sebut sunnah kalau ziarah makam wali dengan ulama, sunnah. Jadi beliau ni pun menziarah ke makam Ibnu Athaillah Sakandari, dan beliau baca Quran sampai di surah Hud, di ayat yang saya baca tadi. Ayat 105 surah Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Berhenti kat situ, tiba-tiba dengar suara daripada dalam kubur. Disahut oleh Ibnu Athaillah, sesungguhnya tidak adalah daripada kalangan kita ini kalangan yang syaqi. Ibnu Athaillah sebut dalam kubur. Dia sahut orang baca Quran. Lagi kan kalau saya mati jangan baca Quran ke? Takut pula saya sahut lain pula.
lari habis semua. Jadi ini siapa yang sahut ni? Ibnu Athaillah Sakandari. Dia sahut dalam kubur, dia kata tak adalah daripada kalangan kita ini golongan yang syaqi. Dia sebut Ibnu Athaillah. Dia sebut dalam kubur. Kalau kubur kat sini tiba-tiba baca Quran, orang sahut lari habis semua. Tengah ni imam baca talqin kan. Wahai si fulan bin si fulan, ya. Tak lari semua. Kan, ya sahut lah. Ini Ibnu Athaillah yang sahut. Jadi Kamal Ibn Humam ni kata apa? Allahu Akbar. Dan dia pun disebabkan kewalian Ibnu Athaillah ni, dia pun mewasiatkan supaya dia ditanam di bersebelahan dengan makam Ibnu Athaillah Sakandari. Ni makamnya di belakang Masjid Ibnu Athaillah. Kalau Haji-Hajah pergi nanti, memang di belakang tu makam dia. Sebab apa? Sebab sahut dia baca Quran. Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Juga Kamal Ibnu Humam. Tentang ayat ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya orang-orang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat gelaran sa'id, bahagia. Jadi disebutkan oleh satu sahabat bila bertanya kepada Sayyidina Qaqqa alaihi salam. Ditanyakan kepada Sayyidina Qaqqa, wahai sahabat Nabi, apa yang ada dalam syurga? Apa yang ada dalam syurga? Maka dijawab oleh sahabat itu apa? Tidak adalah yang paling aku rindukan dalam syurga itu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang paling hebat dalam syurga ni, bila orang sebut dalam syurga ada apa? Bidadari, itu je tahu. Syurga ada apa? Ada arak. Ada sungai arak, sungai susu, sungai madu. Bidadari lagi. Bidadari itu yang ingat. Bidadari. Tapi sebenarnya paling mulia dalam syurga Allah SWT itu apa dia? Rasulullah. Adanya Rasulullah, itulah sebabnya kita nak masuk syurga. Antara sebab nak masuk syurga, sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan wahai kamu Muhammad, melainkan kamu ini adalah rahmat. Orang terjemah pembawa rahmat, sebenarnya bukan membawa rahmat. Nabi itu adalah rahmat. Nabi itu adalah turunan Nabi telah memberi rahmat kepada sekalian alam sampailah ke hari kiamat. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab turunnya Nabi, kita ini tak terima dah bala. Sebab turunnya Nabi. Bayangkan umat-umat dulu buat salah aja, degil ke Nabi. Sebelum Nabi yang tu wafat, diorang dah kena azab. Sebab itu nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turunnya diutuskan ke muka bumi, maka terhapuslah bala yang dijanjikan oleh Allah kepada umat yang terdahulu. Mana umat dulu yang nak terima. Umat sekarang bila buat dosa, beramai-ramai sekalipun takkan turun bala seperti mananya bala yang diturunkan kepada umat yang terdahulu. Sebab hapus semua. Terhapus semua. Sebab tu bila turunnya bala, Allah suruh Nabi dan juga pengikutnya keluar. Sebab apa? Sebab akan dihapuskan sekaliannya, semua. Nabi turun, ada orang buat pesta arak di Langkawi, contoh, di Langkawi, tak turun pun bala keseluruhan Malaysia, tak ada. Sebab apa? Sebab rahmatnya Nabi Muhammad tak hilang. Rahmatnya Nabi Muhammad tak hilang kepada kita, umatnya. Okey, boleh lagi? Senyap semua, tekun sangat ni. Ya. Okey. Tutup tu ya Ustaz.
Maaf ada selingan sikit. Iklan ni Ustaz Jamal. Sebab apa? Sebab jadi ngantuk dah, nampak ngantuk tu. Ada iklan segar, dengar kapet. Oi sedap. Jangan baring pula nanti. Saya mengajar depan tiba baring pula belakang semua. Tak jadi. Itu. Sikit lagi. Kita habis tang sampai titik tu. Ada titik tu kan. Sebelah ada wa alaikum bitawakkuli. Bitawakkuli rasanya bukan bitawakkali macam lainnya bunyinya. Bitawakkuli, tawakkul ataupun tawakul, ada dua, tawakkul dan juga tawakul. Tawakkul ala Allah wathiqati bidhamanihi wa tama'ninati bikafalatihi wa kifayatihi wal isti'anati bihi fi kulli amrin wal i'timadi alayhi fi kulli halin wa inzali jami'il hawaiji bi fana'i karamihi wa judih. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Tadi dah. Tawakal ini bukan bermula selepas usaha. Tawakal ini bermula sentiasa. Bukannya bila kita dah usaha, dah habis usaha, tawakal. Kan? Tawakal ini bermula sentiasa. Sebelum usaha dah tawakal dah. Dah tawakal. Itu yang sebenar-benar tawakal. Percaya dengan jaminannya. Sebab jaminan Allah itu, Allah ini tidak akan memungkiri janji. Setiap apa yang Allah jamin, insya-Allah akan kita terima. Allah kata apa? Berdoalah. Kan? Aku akan kabulkan. Lambat atau cepat itu urusan Allah. Cuma Allah akan kabulkan. Cuma cara minta itu dengan caranya lah. Janganlah kita duduk berdiri kan, dengan tak tutup aurat, minta ya Allah kabulkan permintaan aku tak jadi. Duduk sopan. Macam mana kita minta? Kita jumpa Rasulullah Muhammad, jumpa raja, pakai smart, pakai wangi, berdoa. Ada ke orang pergi jumpa raja pakai spender? Tak ada kan. Siapa itu orang gila. Itu orang gila. Ni apa lagi nak jumpa kepada raja segala raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syaratnya. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Kenapa doa orang ini tak terima? Sebab apa? Sebab dia ni pakai macam mana? Pakai curi, makan curi. Macam mana Allah terima doa? Tak terima. Makan, pergi ambil makan orang, tak jadi. Sebab itulah doa tak dikabulkan. Dia ada syarat-syarat dia. Merasa tenang dengan tanggungan serta kecukupannya. Allah bagi banyak tu. Susah kita nak Allah SWT nak redha kadang-kadang. Contoh macam apa yang berlaku ketika PKP ni lah kan. Sebahagian orang yang biasanya dapat duit berkepuk-kepuk, tiba-tiba pop PKP, duit tinggal seketui, tinggal sesin. Jadi kat situ Allah bagi ujian. Redha tak redha dengan banyak dan juga redha dengan sedikit. Macam Imam Haddad sebut, Sayyidina Ali sebut redha dengan sedikit. Imam Haddad sebut redha dengan jika kamu redha ketika mana kamu terima banyak, dan kamu akan redha ketika mana kamu terima sedikit. Sebab bila kita terima banyak, kita akan kata apa? Ini semua hasil usaha aku. Riak kan, dengan apa yang Allah bagi. Tak ingat yang bagi tu siapa? Yang bagi tu Allah SWT. Bila mana kita tak reda dengan pemberian yang banyak, ketika banyak itu kita rasa riak, kita takabur dengan apa yang Allah bagi. Ketika mana kita diberi dengan sedikit, waktu tu baru kita rasa Allah ni tak adil. Sebab tu Imam Haddad sebut, ketika mana kamu redha dengan benda yang banyak, ketika itu kamu akan redha dengan benda yang sedikit. Dalam daripada hikam Imam Haddad. Hikam Haddad. Maka rasa cukup dengan apa yang
diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki ni Allah dah tulis sejak kita ditik roh lagi. Pada jasad kita Allah dah tentukan rezeki kita. Bila cakap macam tu, macam tu tak payah usaha lah ustaz, rezeki dah tertentu Allah bagi. Sebab tu saya sebut kita ni terikat dengan sebab dan akibat. Siapa yang tak percaya sebab, maka dia ni tidak boleh masuk dalam lorong tasawuf. Dia mesti percaya dengan sebab. Percaya di situ bukannya maksud dengan mengatakan bila kenyang kena makan, wajib makan, tak. Kenyang untuk Allah bagi, tapi salah satu sebabnya adalah dengan makan. Bila cari insya-Allah dapat. Ya betul. Bila cari insya-Allah dapat, bukan bila cari wajib dapat. Contohnya macam cari barang. Barang hilang. Kan? Barang hilang selalu jumpa tak? Mesti ada tak jumpa. Betul tak? Mesti ada certain masa tak jumpa. Macam itulah saya sebut, bila kita cari tak semestinya dapat. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab apa? Dia adalah sebab. Akibatnya dapat. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Tapi kena usaha. Meminta bantuannya dalam setiap urusan. Ya. Setiap benda. Ulama dulu bila dia nak buat sesuatu, dia akan solat istikharah. Hajat pertama, yang pertama istikharah, baru solat hajat. Istikharah. Setiap perkara kena istikharah. Nak menentukan apa pilihan yang paling tepat dalam hidup dia. Sebab tu bila dia orang ni daripada tempat lain berpindah ke tempat lain, atas arahan siapa? Sebahagian yang akan kata atas arahan Rasulullah. Sebab apa? Sebab bila dia orang istikharah, dia orang akan mimpi jumpa Nabi akan tunjuk, pergilah ke sekian tempat. Dia orang akan pindah di tempat lain. Untuk apa? Untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan agama ke tempat lain. Itu cara ulama dulu. Setiap perkara kena istikharah. Ni tak. Biasa kalau kita macam saya zaman dulu saya belajar dulu, diorang selalu cakap bila nak kahwinnya istikharah lah dulu. Time kahwinnya istikharah. Saya dulu istikharah 5 tahun time kahwin. Nak kahwin punya pasal istikharah 5 tahun. Bukan saya lah, orang lain. Bila time lain tak istikharah pun tak. Semua perkara kena istikharah. Sebab tu antara amalan ulama, istikharah akan diikat dengan duha. Solat duha, niat sekali istikharah. Ini antara amalan ulama Yaman. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak bangun malam. Jadi benda yang sentiasa kita boleh buat adalah dengan solat sekali dengan duha. Solat duha dan juga istikharah sekali, kemudian baca doa duha dan doa istikharah. Tak ada masalah. Salah satu amalan yang selalu ulama buat. Untuk apa? Sebab setiap perkara yang kita buat dalam sehari-hari itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Jadi moga-moga Allah tentukan benda yang baik. Jika benda itu buruk bagi kita, maka ia baik sebenarnya bagi kita. Dalam Al-Quran sebut apa? Allahumma salli ala takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu menyangka wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu menyangka benda itu, satu benda itu kamu tak suka, tapi dia adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang benda yang kamu buat, yang kamu rasa itu baik bagi kamu, itulah yang tak elok. Sebab tu kadang-kadang orang miskin doa kat Tuhan, ya Allah kenapa aku miskin, bagilah aku kaya. Contoh macam cerita, ada seorang pada zaman Nabi Muhammad SAW namanya Sa'labah. Walaupun cerita ni dhaif, Sa'labah ni dia ni memohon, dia tiap-tiap hari pergi ke Nabi, doa, wahai Nabi Allah, doakan aku kaya. Nabi suruh dia balik. Esok datang balik, wahai Nabi Allah, doakan aku kaya.
Nabi suruh dia balik. Kali ketiga dia minta, wahai Nabi Allah, doakanlah aku kaya. Nabi doakan dia kaya. Dia kaya sungguh, kaya. Hasil ternakan dia tu berlipat ganda. Ternakan dia berlipat ganda. Dia tinggal semayang di masjid. Pada mulanya dia semayang subuh, maghrib, isyak. Kemudian tak boleh nak pergi, dia pergi subuh saja. Lepas tu dia tinggal pula semayang terus jemaah di masjid Nabi. Sebab tempat dia jauh, tempat ternakannya jauh. Dan kemudian susah, terus tinggal semayang. Sampai ke Nabi suruh sahabat minta ke dia zakat. Dia kata, ini semua hasil usaha aku. Ni Nabi suruh minta ya. Nabi suruh minta ya. Sahabat minta ke dia, dia kata, ini semua hasil usaha aku. Bila dia kata macam mana, Nabi kata apa? Nabi kata, maka kamu jangan minta apa-apa daripada dia. Jangan minta langsung. Bila dia dengar Nabi doa macam tu, dia takut. Dia nak bagi. Sampai sudah Nabi tak terima. Sampailah ke zaman Sayyidina Abu Bakar yang mati dalam keadaan dia tolak zakat. Nampak? Asalnya dia ni orang miskin, ibadat cukup. Tapi bila diminta untuk tukar jadi kaya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Itu. Sebab itu setiap apa yang Allah tentukan tu sebenarnya Allah yang terbaik bagi kita. Kita ni yang kadang-kadang tak nampak benda tu, hikmah yang di sebalik susah nak tengok. Sebab tu kena reda dengan apa yang Allah bagi. Benda ni susah. Serius saya sendiri pun kadang-kadang susah untuk buat. Tapi kita kena didik diri kita untuk sentiasa reda dengan apa yang Allah bagi. Okey, habis alhamdulillah. Okay. Ada soalan? Ya. Tanya yang solat dua sekali nak istikharah. Ya saya. Bila niat sekali dua. Boleh niat sekali dua, tak niat pun tak apa. Kalau nak pahala, niat sekali dulu. Niat istikharah juga, niat dua. Sembahyang 2 rakaat je. Senang. Sembahyang 2 rakaat. Tak payahlah niat dua-dua sembahyang 4 rakaat tak. Sembahyang 2 rakaat je. Sembahyang 2 rakaat je. Niat istikharah dan duha. Kemudian solat baca Al-Fatihah. Rakaat pertama Al-Fatihah dan juga surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah juga surah Al-Ikhlas. Kemudian dah tahiyat akhir, habis tu bagi salam, baca doa duha dan juga baca doa istikharah. Supaya hidup kita ni lebih tenang. Sebab bila kita sentiasa sembahyang istikharah, apa yang Allah bagi baik dan buruk kita akan senang terima. Sebab kita dah kata bahawa Allah yang menentukan. Kita dah minta ke Allah tentukan apa yang baik. Jika yang datang itu adalah yang buruk bagi kita, insya-Allah itu adalah baik bagi kita. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari diri saya sendiri, walaupun kesemuanya datang dari Allah SWT. Aku berkata hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.